Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan teruskan dengan bab yang ke-11. Okey, kredit kepada Cikgu Nur Azilah Khalid kerana telah memberi bahan tersebut untuk cikgu kongsikan dengan kamu. Okey, kita pergi kepada bintang dan galaksi dalam alam semesta, bab yang 11 . Okey, kita tengok di situ. Okey, apa yang dimaksudkan dengan astronomi? Okey, astronomi ialah kajian saintifik terhadap semua objek di angkasa lepas. Okey, kemudian penciptaan teleskop akan membolehkan saintis tu mengkaji dengan lebih terperinci. Penggunaan teleskop pembiasan pertama oleh Galileo Galilei pada 1609. Kemudian teleskop angkasa canggih seperti teleskop angkasa Hubble dan teleskop angkasa James Webb. Dan teleskop radio mengesan sebarang frekuensi gelombang radio, gelombang frekuensi radio daripada angkasa lepas. So ini adalah teleskop pembiasan daripada Galileo Galilei. Okey, bahagian kiri ini adalah teleskop pembiasan muda alih dan di bahagian kanan adalah teleskop pembiasan di balai cerah. Okey, ini adalah teleskop angkasa Hubble dan ini adalah teleskop angkasa James Webb mulai 2018. Dan ini adalah teleskop radio. Okey, galaksi. Kita tengok di sini, apa itu galaksi? Galaksi adalah koleksi berjuta-juta bintang, planet, debu dan gas yang ditarik oleh daya graviti. Okey, untuk membentuk satu galaksi tu, dia tarik semua tu, bintang, planet, debu dan gas. Okey. Kemudian terdapat berbilion-bilion, maknanya sangat banyak tu galaksi di alam semesta. So galaksi ni dikelaskan mengikut bentuknya. Okey, yang pertama adalah galaksi elips. Okey, galaksi elips ni dia berbentuk bujur ataupun elips ataupun bulatan. Dia terdiri daripada bintang kuning tua yang malap, bersuhu rendah. Okey, dia tiada gas dan debu yang nyata dan lazimnya lebih kecil daripada galaksi berpilin dan galaksi tidak seragam. Maksudnya yang paling kecil lah. Okey. Kemudian dia adalah contoh galaksi elips tadi iaitu Messier 87 di pusat kluster Virgo dan Leo 1 di kumpulan tempatan. So ini adalah Messier 87. Cuba tengok dia tak ada satu bentuk yang agak nyata lah. Okey, ini adalah galaksi berpilin. Okey, galaksi berpilin ni berbentuk cakera dengan lengan yang berlingkar. Kamu boleh nampak lengan dia berlingkar. Okey, dia terdiri daripada bintang tua yang malap di pusat. Okey, dekat pusat dia ni adalah bintang tua. Okey, dan bintang muda yang panas di lengan. Lengan ni di sinilah bintang muda ni. Okey, lebih cerah daripada galaksi yang lain. Okey, dan lazimnya lebih besar daripada galaksi elips dan galaksi tidak seragam. Okay, sebagai contoh di sini, untuk galaksi berpilin tadi adalah Bima Sakti dan juga Andromeda. Ini adalah Bima Sakti, ini adalah Andromeda. Galaksi tidak seragam ni dia tak ada corak. Ataupun bentuk sekata, terdiri daripada bintang yang muda dan lazimnya lebih besar daripada galaksi elips tetapi lebih kecil daripada galaksi berpilin. Okey, so ini adalah contoh galaksi tidak seragam. Cuba kamu tengok, kita tak ada satu bentuk yang nyata sebab dia dah kata galaksi dia tidak seragam. Okey, kawan Magellan besar. Okey, galaksi yang kita ada dalam sistem suria kita sekarang, sistem suria kita berada di mana? Okey, itu yang betulnya. Okey, so dalam galaksi Bima Sakti. So kumpulan tempatan merupakan satu daripada berbilion kumpulan galaksi di alam semesta. So, kumpulan tempatan ni mengandungi lebih daripada 50 galaksi. Dan kumpulan tempatan ni mempunyai dua galaksi berpilin yang besar iaitu yang kita namakan sebagai Bima Sakti dan juga Andromeda. Okey, ini adalah Bima Sakti, ini adalah Andromeda. Dan Bima Sakti ni nampak macam bentuk bujur sedikit lah dan berpilin nampak dengan lebih jelas berbanding Andromeda. Okey, sistem suria kita ni terletak di galaksi yang kita namakan sebagai galaksi Bima Sakti. So kita tengok sistem suria kita andaikan dia dah terlalu besar tapi sebenarnya dia hanya sebahagian daripada galaksi Bima Sakti sahaja. Okey, ciri-ciri galaksi Bima Sakti tu. Okey.
Dia berusia kira-kira 13.6 bilion tahun. Kemudian dia terdiri daripada berbilion-bilion bintang, planet, debu dan juga gas. Merupakan galaksi piling berpalang berbentuk cakera. Mempunyai pusat berbonjol yang dikelilingi 4 lingkaran lengan berpilin. Berdiameter kira-kira 120,000 tahun cahaya. Besar tu, jauh dia punya diameter dia. Dan kelihatan seperti jalur awan yang berkilau di langit malam. Ini adalah ciri-ciri bagi kita punya galaksi, iaitu Bima Sakti. Okey. Kita tengok di sini, matahari dan juga kita punya sistem suria yang terdiri daripada planet-planet yang kita ada. Okey, kita terletak di salah satu lengan Bima Sakti. Maksudnya ada hanya sebahagian sahaja, kita hanya terletak di bahagian sudut sahaja sebenarnya dalam galaksi Bima Sakti itu. Okey, yang kita panggil sebagai jaluran Orion. Okey, kita tengok di sini, ini adalah nebula kepala kuda, bentuk dia macam kuda, dan satu lagi adalah nebula Orion. Okey, so matahari mengambil kira-kira 225 juta tahun untuk mengorbit pusat Bima Sakti. Okey, selama ni kita tengok planet-planet akan mengelilingi matahari. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya matahari pun akan bergerak untuk mengelilingi ataupun mengorbit. Okey, mengorbit pusat Bima Sakti tadi. Sebab kita hanya terletak sebahagian saja sebenarnya daripada pusat Bima Sakti. Okey, kita tengok kepada nebula. Nebula ni apa? Okey, nebula ni ialah gumpalan debu, gumpalan gas-gas helium dan hidrogen serta plasma. Plasma ni adalah zarah-zarah yang terion yang berada di angkasa lepas. Okey, nebula ni wujud dalam pelbagai saiz. Dia wujud dalam pelbagai bentuk dan juga warna. Saintis ni dipercaya bahawa bintang baru ni terbentuk di dalam nebula tu sendiri. Okey, sebab saintis ni dia mengemukakan satu kaedah yang kita namakan sebagai hipotesis nebula untuk kita terangkan semula pembentukan sistem suria dan kitar hidup bintang termasuk matahari. So, ia dikemukakan oleh Immanuel Kant 1755, iaitu seorang ahli falsafah daripada Jerman. Okey, ini adalah hipotesis nebula. Yang pertama, nebula ni meranap kerana tarikan graviti yang terlalu kuat. Okey, meranap maksudnya dia mula untuk pecah lah. Okay. So nebula ni dia mengecut kecil, dia menjadi lebih kecil lah, mengecut tu menjadi lebih tumpat, lebih panas dan berputar lebih laju menjadi cakera lepir yang berbonjol di pusatnya. Okey, menjadi cakera lepir yang berbonjol di pusatnya. So, bila dia dah jadi begitu, nebula ni akan terus mengecut lagi sehingga membentuk satu yang kita namakan sebagai proto-bintang, iaitu bentuk awal bagi bintang. Okay, bila dia dah bentuk proto-bintang tu, tekanan dan juga daya graviti di dalam nukleus proto-bintang yang wujud tu tadi, dia akan jadi seimbang. Okay, bila dia jadi seimbang, proto-bintang tu pun bertukar menjadi bintang jujukan utama. Okay, matahari kita yang besar ni, dia adalah bintang ya sebenarnya. Okey, dia bintang jujukan utama seperti matahari. Okey. Bila dia dah jadi bintang jujukan utama, suhu dan tekanan yang amat tinggi di teras bintang jujukan utama, dia akan mencetuskan satu keadaan yang kita panggil sebagai pelakuran nukleus yang menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Okey. Kitar hidup bintang ni tadi. Macam mana kita nak tahu kitar hidup bintang? Okay, sebab bintang ni dia punya jangka hayat dia adalah terhad. Okay, terhad, kenapa terhad? Sebab jangka hayatnya dia bergantung kepada kuantiti hidrogen di dalam terasnya. Tengoklah berapa banyak hidrogen. Kalau hidrogen tu habis, maksudnya bintang tu akan mati. Okay, so apabila bintang mati tu, ia mungkin akan menjadi sesuatu yang berikut bergantung kepada jisim asalnya. Okay, sebagai contoh di sini. Okay, dia akan jadi kerdil hitam, atau dia akan jadi bintang neutron, atau dia akan bertukar kepada lohong hitam. Okey, kematian bintang berjisim sederhana seperti matahari. Okey, kalau bintang berjisim sederhana seperti matahari, dia akan mengembang menjadi bintang raksasa merah. Okey, bila dia jadi bintang raksasa merah, dia akan mula untuk meranap.
Okey, bila dia meranap, dia akan bertukar kepada kerdil putih. Selepas dia tukar kepada kerdil putih, dia akan menyejuk. So, bila sejuk, dia akan jadi balik bintang kerdil hitam. Okey. Sebab saya dah matilah tu. Okey, kematian bintang berjisim besar 8 kali atau lebih daripada jisim matahari. Okey, bintang berjisim besar ni dia akan mengembang. Dia akan mengembang menjadi super raksasa merah. So, bila dia dah menjadi super raksasa merah, dia akan meletup dan letupannya adalah letupan supernova. Okay, letupan supernova ni dia akan berpecah, sama ada dia akan jadi bintang neutron atau dia akan jadi lohong hitam. Okey, dia akan jadi bintang neutron jika baki jisim adalah 1.4 hingga 3 kali daripada jisim matahari. Manakala dia akan jadi lohong hitam jika baki jisim ialah 3 kali atau lebih daripada jisim matahari. Okey, ini kalau bintang tu berjisim yang sangat besar. Okey, dia akan pecah jadi bintang neutron atau lohong hitam melalui letupan yang kita namakan sebagai letupan supernova. Okey. Okey, kita tengok sini. Nebula ni sebenarnya dia membentuk bintang. Okey, kita tengok di sebelah kiri dahulu. Bintang berjisim sederhana seperti matahari dia akan mengembang menjadi raksasa merah. So, bila proses yang meranap tu berlaku, peranapan berlaku, okey, dia akan bertukar menjadi, okey, ini adalah nebula planet tadi, dia akan bertukar menjadi kerdil putih dan dia akan jadi kerdil hitam. Manakala, okey, daripada nebula tadi tu kepada bintang berjisim besar. Yang berjisim besar maksudnya 8 kali atau lebih daripada jisim matahari, dia akan berkembang menjadi bintang super raksasa merah. Kalau tadi raksasa merah je, ini super raksasa merah. So, bila super raksasa merah tu mula untuk meranap, dia akan menghasilkan satu letupan supernova. Okay, letupan supernova tu dia akan berpecah, sama ada dia akan jadi bintang neutron atau dia akan jadi lohong hitam. Kalau dia saiz bintang tu adalah kecil sedikit, dia akan jadi bintang neutron. Tapi kalau saiz dia terlalu besar, dia akan jadi lohong hitam. Okey. Okey, ini adalah lohong hitam. Lohong hitam. Okey, black hole kita panggil dalam bahasa Inggeris. Okay, lohong hitam ni ialah ruang di angkasa yang mempunyai medan graviti yang sangat-sangat kuat. Okay. Tiada sebarang jirim. Jirim ni tadi pepejah cahaya atau gas ataupun sinaran cahaya sekali, okay, yang dapat melepasi tarikan lohong hitam. Sebenarnya kita tak boleh nak ada sebarang sinaran lah dalam tu. Okay, saintis ni tidak dapat memerhatikan apa yang ada di dalam lohong hitam secara terus kerana ia tidak boleh memantulkan cahaya, tapi sebaliknya dia menyerap cahaya. Okay, tetapi saintis dapat melihat kesan graviti lohong hitam pada bintang dan gas-gas yang di sekitarnya. Cuba tengok di sini, okay, kita boleh nampak dengan jelas, okay, kesan-kesan graviti terhadap lohong hitam. Okay. So, ini adalah galaksi Bima Sakti dan ini adalah bumi lah. Okey, saiz relatif bumi, planet, sistem suria, Bima Sakti dan alam semesta. Okey, kita tengok bumi ni yang paling kecil. Okey, bumi mengelilingi matahari, so kita namakan dia sebagai sistem suria. Sistem suria kita pula terletak di galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti kita kelaskan dia mengikut kumpulan tempatan, dan last sekali adalah alam semesta yang paling besar dan sangat-sangat luas. Okey. Kita tengok ciri-ciri bintang. Okey, bintang ni ialah objek sfera di angkasa lepas yang dapat menghasilkan tenaganya sendiri melalui satu proses yang kita namakan sebagai pelakuran nukleus. Okey. So, hidrogen dan helium dia merupakan unsur utama yang membentuk bintang tu tadi. Kemudian warna dan suhu. Kita tengok warna bintang ni dia akan bergantung kepada suhu dia sendiri. Okay. Bintang biru adalah paling panas, okay, dan bintang merah adalah paling sejuk. Okay, tadi bintang tadi cikgu dah kata dia adalah objek sfera terbentuk melalui pelakuran nukleus. So, dalam bintang tu apa yang ada? Dalam bintang kita ada gas hidrogen dan gas helium. Okay, warna dia pula akan bergantung kepada suhu dia. Kalau warna biru panas, kalau warna merah adalah sejuk.
Okay, warna biru kita tengok, warna biru suhu permukaan bintang dia lebih daripada 30,000 dan kebiasaannya dia adalah bintang-bintang di jaluran Orion tu tadi pada kita punya galaksi Bima 1. Okay, kemudian biru keputihan antara 10,000 hingga 30,000 kita ada Rigel. Warna putih 7,500 hingga 10,000 kita ada Sirius. Okay, putih kekuningan 6,000 hingga 7,500 kita ada Polaris. Kuning 5,000 hingga 6,000 kita ada Matahari. Panas juga tu 5,000 hingga 6,000 tu. Okay, jingga 3,500 hingga 5,000. Okay, iaitu Arcturus. Kemudian merah kurang daripada 3,000 yang kita namakan sebagai Betelgeuse. Okay, ini adalah contoh-contoh lah. Contoh-contoh bintang. Kamu tengok warna biru ni sebenarnya dia adalah lebih panas daripada warna merah. Okay. Saiz, okey. Matahari ni dia sebenarnya adalah bintang kerdil je, okey, yang bersaiz sederhana. Walaupun kita kata matahari tu besar kan, mampu untuk menghancurkan bumi, tapi sebenarnya saiz dia adalah kecil sahaja. So kebanyakan bintang kecil ni adalah lebih kecil daripada matahari. Okey, manakala bintang yang lebih besar, okey, kita tengok di sini kita namakan sebagai bintang hyper raksasa. Okey, ialah bintang yang paling besar di alam semesta. Ini adalah contoh tadi, paling kecil. Okay, kemudian kita ada bintang kerdil, kita ada matahari, kita ada bintang raksasa, bintang super raksasa dan bintang hyper raksasa. So maksudnya nampaklah dia punya flow dia tu. Matahari ni sebenarnya agak kecil juga. So faktor yang mempengaruhi kecerahan bintang tu daripada bumi untuk kita nampak, yang pertama adalah saiz. Kalau saiz dia besar, lebih senang lah, lebih mudah untuk kita nampak. Yang kedua dari segi kekilauan dia. Yang ketiga adalah dari segi jarak dia daripada bumi. Dan yang keempat adalah suhu di permukaannya. Okay, dari segi aspek kecerahan. Okay, bintang dia akan kelihatan lebih cerah jika ia lebih besar. Maknanya yang cerah tu maksudnya dia besar lah. Dia lebih panas, lebih berkilau dan lebih dekat dengan bumi. Maksudnya kalau kita tengok tu mungkin antara tu dia mungkin lebih besar, atau ada di antara tu dia jauh tapi dia panas so kita nampak dengan jelas, atau dia lebih berkilau atau lebih dekat kedudukannya dengan bumi, so kita lebih mudah untuk nampak lah. So bintang ni kelihatan lebih malap, okay, jika ia lebih kecil, lebih sejuk. So kalau dia malap tu maksudnya dia kecil lah, dia kecil, dia sejuk, dia kurang berkilau dan lebih jauh daripada bumi. Itu yang kita tengok tadi, faktor dia tadi tu, faktor jarak dia, okey, faktor kilauan dia, faktor suhu dia dan faktor saiz dia. Okey. So kekilauan bintang ialah jumlah. Macam mana cara kita nak tengok kekilauan? Ialah jumlah tenaga cahaya, okey, yang dipancarkan oleh permukaan suatu bintang. Ini adalah dari aspek jarak. Okay. Matahari ialah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari ni yang paling dekat sekali lah, iaitu kira-kira 150 juta kilometer. Itu pun 150 juta kilometer jugalah. So jarak di antara bumi dan matahari kita panggil sebagai unit astronomi ataupun kita panggil AU. Okay, astronomy unit. Dan bintang yang kedua terdekat dengan bumi ialah Proxima Centauri. Okay. So ini adalah tentang jarak lah di antara matahari dengan bumi. Okey. So untuk tajuk yang ke-11 ni itu sahaja tentang bumi dan juga galaksi dalam alam semesta. Okey, sekiranya ada soalan yang kamu ingin tanya, kamu boleh tanya dekat cikgu. Okey. Latihan dalam muka surat 106 hingga 110. Jawapan cikgu akan beri dari semasa ke semasa. Okey, sekian sahaja. Selamat belajar. Okey, Assalamualaikum.